Lupit, saya ingat Tun Lupit tidak dengar. Saya menyebut jawapan yang amat berhormat Ketua Menteri kepada YB Marutai. Ini salinan, nanti saya bagi. Bukan saya yang cakap. Tapi yang berhormat Tun Lupit, saya tahu. Saya mantan Ketua Menteri Sabah. Menyatakan bahawa saya tahu detail dia syarik kayu balak telah diluruskan. Nanti dulu. Saya paham. Saya sebutkan tahun-tahun dia. Seolah-olah kita mengeluarkan kayu balak ini tanpa lesen dan sewenang-wenangnya. No. You listen to me. This license was issued then. Kita belajar. Intipati saya ucapkan tadi. 60 tahun kita tidak belajar. Lesen yang kita berikan daripada semenjak merdeka. Ini saya sebutkan. Yayasan Sabah Tun Mustafa. Bukan saya tuduh. Ada di antara lesen yang dikeluarkan untuk Yayasan Sabah 1 juta hektar. Tapi lesen ini telah dikeluarkan sebelum ini. No, itu yang saya sebutkan. Yang sekarang ini, yang saya sebutkan 2023-2024 pembalakan jangka pendek dalam kawasan tanah kerajaan luar hutan menerusi lesen borang 1 adalah keluasan 32,000 diluluskan oleh kerajaan JRS ini. Bukan, ini jawapan. Kalau sebenarnya nak betulkan, jangan betulkan saya, betulkan yang amat berhormat. Dan saya paham pasal perkara ini. Ada juga data dalam pemikiran otak saya, mantan Ketua Menteri, berapa hektar di mana tanah dibagikan berapa ratus tahun. Ada. Kalau saya sebut satu persatu, itu FMU. Ini ada sama saya. Bukan tidak ada. I have been a chief minister. Yang you don't know the data yang kita bagi dengan siapa dia. I don't want to mention the name. Ya, pasal perkara ini boleh kita menebang keadaan-keadaan ada di kawasan-kawasan ini kerana sudah terikat dengan perjanjian. We have to be very thorough on this. Terkadang itu bila saya tengok, kita kena belajar. Contohnya macam jawapan yang diberikan oleh yang amat berhormat dalam 21 November 24 kepada ahli yang berhormat Marutai. Dan bila saya membaca jawapan yang bertulis, sebanyak 43 lesen jangka panjang dengan tempoh kuasa antara 30 tahun hingga 100 tahun. Termasuk 33 lesen Sustainable Forest Management License Agreement. 10 lesen konsesi untuk mengurus, menjaga, mentadbir lebih kurang 1,1 juta hektar kawasan hutan simpan production in Sabah, termasuk kawasan lesen Yayasan Sabah. Lepas itu ada lagi, ya, saya sebut 1,4 juta hektar telah diperlesenkan di bawah SFML seluas lebih kurang 199,574,000 hektar telah diluluskan untuk pembalakan terdiri daripada kawasan NFM Industrial Tree Plantation Forestry. Lepas itu sepanjang tempoh kuasa lesen. Lepas itu ini termasuk kawasan konsesi milik Yayasan Sabah di mana seluas 43,000 hektar 43,000 hektar telah diluluskan untuk tujuan pembalakan. Bagi tempoh 23 hingga November 24 kelulusan lesen pembalakan jangka pendek dalam kawasan tanah kerajaan seluas hektar simpan menerusi lesen borong 1 ada seluas 32 hektar. Ini jawapan bertulis daripada yang berhormat kerajaan negeri yang ada, dan saya meneliti berjuta tanah ini. Bukan sedikit ini. Kita ada perjanjian dengan yang dah diluluskan. Lepas itu carbon credit kita luluskan. Surely we will identify mana satu kawasan daripada ini yang akan kita jual. Contohnya akan ada bidder yang dahulu ada bidder. Bila saya cek thoroughly, di mana syarikat ini? Di Singapura berdaftar. Syarikat berdaftar di mana? Di Australia. I check thoroughly. Bila saya check thoroughly, this is the company bidded for carbon credit in Sabah. Lepas itu bila saya cek, office dia di mana? Di Singapura. Bukan pejabat perumahan. So we have to be very thorough. I can tell you, I can do. Sometimes I have to Google, I have to check. Bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk masa depan rakyat Sabah ini. Pasal saya tidak mahu nanti dalam keadaan harta yang ada terpesong ke mana, bukan hanya dilakukan oleh orang kita, tapi masyarakat terbangsa yang kita tidak tahu, kita tidak nampak apa mereka lakukan. Pasal saya dalam gelanggang ini dah 36 tahun
pentadbiran negara ini. So I have to make sure that perjalanan kehidupan kita mudah-mudahan dipanjangkan usia, membolehkan kita untuk meninggalkan satu keadaan kepada anak-anak Sabah ini, supaya masa depan mereka dapat dijamin dengan baik, berbeda dengan apa yang kita rasa. Saya juga melihat dari segi tanah yang ada ni. Contohnya, pengurusan ke mana? FMU, Datuk Speaker. Bila saya melihat forest management, saya jelajah. Saya pergi Lah Datuk, saya pergi kawasan Nebawan. Have they planted timber? Tidak. They planted apa dia? Kelapa sawit. Macam mana carbon credit yang dikeluarkan oleh kelapa sawit dengan timber? And that is the reason why international masyarakat antarabangsa bukan bersaing hanya dengan minyak kelapa sawit, bahkan juga bertumbung dengan soya bean. Pasal itu, tapi bukannya soya bean yang mereka nak akan jual Amerika Syarikat ataupun kelapa sawit, tapi tujuan mereka pasal bimbang sangat penanaman kelapa sawit terlampau banyak sangat. Pasal itu negara kita telah memutuskan perundangan untuk guide the state-state yang ada, hadkan penanaman kelapa sawit di negara ini untuk kita boleh tanam. Boleh menjelaskan sedikit perkongsian. Saya setuju dengan Senalang mengenai dengan kerisauan kita hutan simpan. Sedikit perkongsian mengenai dengan FMU dan kayu balak. Seingat saya, Negeri Sabah telah meluluskan beberapa konsesi, kalau saya tidak silap pada 1999 di bawah FMU, yaitu Forest Management Unit, dalam dasar kerajaan untuk mengurus hutan secara sustainable. Saya rasa data yang diambil oleh Senalang mengenai dengan keluasan berjuta-juta itu, mungkin itu adalah konsesi yang telah pun diberikan oleh kerajaan negeri sewaktu itu, yaitu membalak dalam 100 tahun. Karena saya juga sebagai bekas bekerja dalam FMU, dalam 3 FMU saya bekerja dalam tempoh 10 tahun. Jadi saya rasa data yang diambil oleh Senalang, 1 juta diluluskan dalam kerajaan semasa ini, saya rasa tidak tepat juga lah. Ini kelulusan yang telah dilaksanakan. Walau bagaimanapun saya setuju mengenai dengan pengurusan hutan yang telah dikemukakan oleh Senalang, dan juga mengenai dengan carbon credit. Saya sedikit juga untuk berfungsi. Ada kekeliruan mengenai dengan carbon credit ini ya. Sebenarnya duit ataupun pelaburan ataupun syarikat yang kita invite untuk carbon credit adalah untuk kita menjaga hutan simpan, supaya hutan simpan yang kita ada mengeluarkan oksigen bagi dunia ini, dan kita tidak mau tebang pokok. Tapi dalam keadaan sekarang, kita di negeri Sabah, kita bergantung kepada komoditi sawit, karena kita bukan negeri industri. Salah satu sources ataupun sumber yang kita ada, hutan dan juga mineral. Dan inilah option yang kita ada. Justru itu, dalam kita untuk menjaga hutan, tapi dalam masa yang sama kita menjadikan hutan sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan kita. Namun kita menjaga hutan dan kita ada option mengenai dengan carbon credit. Jadi kita menjaga hutan ini supaya kita boleh menstabilkan cuaca dunia, dan banyak negara-negara maju untuk membawa duit diorang supaya simpan di negeri Sabah ini, jaga hutan simpan kita, jangan ada penebangan. Itu yang saya paham tentang carbon credit. Bukan kita mau meminta, negara-negara yang maju ini untuk tabang pokok kita sebagai imbangan ataupun sebagai perusahaan. Jadi ini yang saya paham tentang carbon credit. Datuk Speaker, kalau boleh dia bahaslah nanti. Ini bukan soalan ini, sehingga dia mau bahas kalau boleh. Maksudnya cuma kita mau pastikan itu data, kita perjelaskan. Tadi diberitahu oleh Senalang berjuta-juta hektar tanah hutan simpan yang diluluskan. Itu tidak betul. Ini sudah kerjaan yang lalu telah luluskan. Terima kasih. Ini Tulupit, saya ingat Tulupit tidak dengar. Saya menyebut jawapan yang amat berhormat Ketua Menteri kepada YB Marutai. Ini salinan, nanti saya bagi. Bukan saya yang cakap. Tapi yang berhormat Telupit, saya tahu
Saya mantan Ketua Menteri Sabah Sabah. menyatakan bahawa saya tahu detail dia, detail dia syarik kayu balak telah diluruskan. Nanti dulu. Dan kemudian saya sebutkan tahun-tahun dia. Seolah-olah kita mengeluarkan kayu balak ini tanpa lesen dan sewenang-wenangnya. No, you listen to me. This license was issued then. Kita belajar. Intipati saya ucapkan tadi. 60 tahun kita tidak belajar. Lesen yang kita berikan daripada semenjak merdeka. Ini saya sebutkan. Yayasan Sabah Tun Mustafa. Bukan saya tuduh. Ada di antara lesen yang dikeluarkan untuk Yayasan Sabah. 1 juta hektar. Tetapi lesen ini telah dikeluarkan sebelum ini. No, itu yang saya sebutkan. Yang sekarang ini, yang saya sebutkan, 2023-2024. Pembalakan jangka pendek dalam kawasan tanah kerajaan luar hutan menerusi lesen borang 1 adalah keluasan 32,000. Diluluskan oleh kerajaan JRS ini. Bukan, ini jawapan. Oh ya. Kalau sebenarnya nak betulkan, jangan betulkan. Saya betulkan yang amat berhormat. Dan saya paham pasal perkara ini. Ada juga data dalam pemikiran otak saya, mantan Ketua Menteri. Berapa hektar di mana? Tanah dibagikan berapa ratus tahun. Ada. Kalau saya sebut satu persatu, itu FMU. Ini ada sama saya. Bukan tidak ada. I have been a chief minister. Ya, yang you don't know the data yang kita bagi dengan siapa dia. I don't want to mention the name. Ya, pasal perkara ini fakta, bukan saya mau reka. Dan keduanya, yang berhormat Tun Lupit kena faham, bila kita jual karbon ini, akan ada orang pembeli dia. Kerajaan negeri tidak boleh beli. You have to sell the carbon. To who? Luar negara. Syarikat mana? Tapi bila orang membeli karbon kita, kita ikat. Oh, jangan kau tebung ini, jangan kau tambang ini, jangan kau tanam ini, jangan ini. Tidak boleh. Pasal, I tell you, the international company... Saya setuju dengan transparansi itu. Transparansi itu saya setuju. Tetapi kadang-kadang penjelasan daripada saya ingat Datuk Speaker, kalau boleh dia berbahas ya. Okey, Yang Mohd Lupit Senalang. Masa mungkin limited sikit bagi saya untuk membahaskan. Yang Mohd Senalang teruskan dengan jadi perbahasan. Saya pasal apa? Pasal kadang-kadang mungkin oleh kerana kita tidak faham tentang urusan carbon credit peringkat antarabangsa, bagaimana ikatan dia dengan, saya bagi contoh syarikat-syarikat yang ada multinasional di peringkat, mungkin oleh kerana syarikat ini Shell ataupun syarikat ini di Amerika Syarikat ataupun di Eropah, nakkan supaya mereka buat pinjaman kepada institusi keuangan ataupun produk yang mereka, servis yang mereka keluarkan diktirap sebagai satu perkhidmatan, sebagai satu produk yang ada pengiktirapan, sudah credit to the company, international company yang ada, dan mereka ini diktirap, lepas itu dipermudahkan perjalanan untuk pinjam keuangan. Saham mereka mungkin meningkat di bursa saham New York, di bursa saham Europe, untuk membolehkan supaya diorang terlibat dalam penjagaan climate change, udara yang ada di peringkat dunia.